Kemudian menambah ibadat seperti membaca Al-Quran, sembahyang sunat seperti tarawih, witir dan i'tikaf. Baik, sebut Al-Quran dulu ya. Al-Quran, tak bulan puasa pun kena baca, apatah lagi bulan puasa. Bulan puasa adalah bulan Al-Quran. Bulan puasa ialah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya itu akan Al-Quran. Dalam bulan puasa kalau kita baca Al-Quran, tersangkut-sangkut sedikit, tersilap sedikit, dimaafkan bulan puasa. Dan bulan puasa lah ini bulan Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran tak lancar, dalam bulan puasa kita baca Al-Quran dengan gigih, insya-Allah boleh lancar dalam bulan puasa. Dalam bulan puasa nanti kita lancar, tahun depan lebih lancar dan lebih lancar. Nak dapatkan itu dalam bulan puasa. Dan kalau kita baca Al-Quran dah lancar, kita nak tadabbur, lebih dapat lagi maknanya dalam bulan puasa. Maka saya cadang, paling-paling tidak khatam sekali dalam bulan Ramadan, satu hari satu juz. Satu hari satu juz. Dan yang bagi yang sudah khatam satu hari satu juz, dapat khatam. Bagi tuan-tuan yang sudah biasa khatam dalam Ramadan, kaum ibu rasanya biasa khatam satu hari satu juz ya. 30 hari boleh khatam satu Quran, yang ada mungkin lebih ya. Bagi yang sudah biasa, tahun ini saya suruh cadang lagi, tambah lagi sikit. Iaitu apa? Bukan tambah khatamnya, tambah nilainya. Cuba baca dalam sembahyang. Beli stand yang kayak gitu. Baca diri. Dia kalau baca Quran paling kecil satu huruf ganda 10. Itu kalau baca di luar sembahyang tanpa wuduk. Baca di luar sembahyang serta wuduk satu huruf kali 25. Baca dalam sembahyang dan sembahyang berdiri satu huruf kali 100. Kan banyak. Qul, baru baca qul saja, qaf lam dah dapat 200. Kalau di luar sembahyang dapat baca qul, dapat pahala 50 kalau ada wuduk. Allah, begitu ya dalam sembahyang. Jadi kita bicara dengan Allah, dengan kalam Allah, depan Allah. Allah nanti kita dibicara balik oleh Allah. Ya, hati kita dipancarkan nur oleh Allah Taala. Cuba bagi yang sudah biasa baca, agak boleh tahan bacanya, cuba baca dalam sembahyang. Tak lama. Kalau kita nak baca dalam sembahyang, tak payah ekstra-ekstra. Sembahyang yang ada sudah cukup. Duha 8 rakaat. Satu juz tu 20 muka surat. 20 muka surat. Kita tak payah ikut hizib-hizibnya lah. Kita tak pandai kira hizibnya. Pakai muka surat saja boleh lah. Satu hari kita baca satu rakaat, satu muka surat. Tak panjang tau. Kita kalau baca tak penat rasanya. Lagi tak boring. Kalau baca sendiri kadang-kadang ngantuk. Kalau baca dalam sembahyang tak ngantuk. Baru satu muka dah rukuk. Baca satu muka. Siapkanlah klipnya apa semua. Siapkan apa semua. Kita baca. Duha 8 rakaat. Boleh dapat 8 muka surat. Qabliyah ba'diyah sama sekali ada 10 yang muakkad. Kita baca, dah dapat 18. Tambah lagi witir malam, ditokok lagi 2 rakaat. Dah dapat 20. Senang. Lain dapat pahalanya tu lain. Lain dapat jiwa menghayati Quran tu lain. Dan saya cadang supaya yang sudah baca Al-Quran, cuba sekarang ini jangan pula kita tambah hafalan kita. Siapa yang sudah cuba nak ngapal setengah surat, stop sekejap. Bahkan awak cuba hayati maknanya. Cuba hayati makna-makna surah dalam Al-Quran itu. Surah-surah yang pendek-pendek ini maknanya betul-betul menjadi cogan kata kita, menjadi penghayatan bagi kita. Fahamkan. Carilah kitab tafsir yang sederhana ya. Apa itu liila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kemudian kita tengok sebab turunnya, apa kisahnya. Tak payah sampai tahu dengan nahwunya, dengan i'rabnya pun tak apa. Tapi kita tahu ceritanya. Ayat ini mengenai apa. Baca alam nashrah laka sadrak, tahu maknanya. Jadi kita cakap depan Allah Taala. Baca wal asri innal insana lafi khusr. Surahnya pendek tapi dia punya muhasabah seumur hayat. Wal asri, demi masa. Subhanallah, kita semak masa kita sejak akil baligh sampai sekarang apa kita dah isi. Wal asri, demi masa dari sekarang sampai hari mati kita yang tinggal berapa hari saja. Innal insana lafi khusr. Manusia dalam rugi. Aku rugi. Berapa banyak dah aku habiskan waktu aku. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Alhamdulillah, kalau gitu aku nak kuatkan iman. Macam mana nak kuatkan iman? Baca ayat Quran yang tentang ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, difardukan atas kamu berpuasa. Nak kuatkan iman, sempurnakan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, selawatlah atas Nabi dengan ucap taslim, salam dengan penghormatan kepada baginda.
Nak jadi orang beriman, selawat atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. Kita tengok ayat-ayat. Dan bacalah hadis-hadis Nabi, tidak sempurna. Bagi orang yang sudah beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hendaklah muliakan jirannya. Bagi orang yang telah beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hendaklah memuliakan tetamunya. Bagi orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hendaklah disayang kepada saudaranya apa yang disayang bagi dirinya. Semua yang begitu kita tengok, itu semua tu kira komponen-komponen iman. Komponen-komponen iman, ya. Nabi bilang iman 70 lebih cabangnya. Paling tinggi la ilaha illallah, maka kita banyakkan baca la ilaha illallah. Nabi sebut jaddidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharui imanmu dengan la ilaha illallah, maka kita banyakkan baca la ilaha illallah. Dan sekecil-kecilnya menghindarkan duri di jalan, maka hindarkan duri di jalan demi nak dapat iman walaupun kecil sekalipun. Jadi illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, mencakupi segala aspek tau. Wa amilus salihat, serta beramal saleh. Jadi kita pun bangun cergas, jangan pemalas. Sembahyang dibuat, kenapa? Amal saleh, ratib dibaca, Allah, zikir dibaca, qabliyah ba'diyah dibuat. Kalau tidak aku jadi orang yang rugi. Wal asri saja. Dengan wal asri boleh mengubah hidup kita. Baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tentera bergajah, dia ada gajah, bukan ada seekor gajah. Tentera bergajah pun dibinasakan oleh Allah Taala. Kita baru ada kereta saja dan nak ngada-ngada. Mana lagi mewah? Kereta ke gajah? Kereta boleh pijak gajah ke gajah boleh pijak kereta? Ada gajah pun boleh hancur binasa. Maka jangan sombong, wahai orang yang sombong. Tentera bergajah pun jadi ka'asfin ma'kul, seperti buruk, seperti daun yang dimakan ulat. Kau jangan nak sombong. Dan kita pun jangan heran orang-orang yang sombong. Orang yang sombong dan angkuh pada kita, main-main di wes orang apa. Allah ada. Taulah Allah Ta'ala nak mengendalikan hal-hal hamba-hambanya. Jangan kau heran. Baca alam tara, penguat semangat kita. Baca idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi orang yang tak boleh ujub. Kita dakwah orang, kita ceramahkan orang, kita ajarkan orang ni, orang pandai. Wah, lantaran aku ajar, satu kampung pandai baca ratib. Lantaran aku ajar, satu kampung jadi melakoni salat sunat umpamanya. Bukan. Kau tak buat apa-apa, kau hanya tengok, kau hanya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kau hanya dengan segala apa yang dah kau buat, kau hanya ucap subhanallah, astaghfirullah. Segala ini yang melakukan siapa? Allah. Beri hidayat Allah, maka aku sebut subhanallah. Habis dirimu dakwah ke? Bukan. Diri aku insan berdosa, maka sebab itu aku sebut astaghfirullah wastaghfir, minta ampun. Baca idza jaa nasrullah, hilang sifat ujub dalam diri kita. Baca li'ila fi Quraisy, jadi orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Surah-surah ini tadabbur maknanya. Kalau kita faham maknanya, setiap surah yang kita baca tu boleh membawa kita mengubah sikap kita. Sikit demi sikit terubah sikap kita, ya. Setiap kali surah kita ulang lagi, nanti maghrib kita ulang, nanti besok kita ulang, ya tidak, surat al-ayat lazim ni. Jadi dalam Ramadan ni cuba kita kempenkan Al-Quran, iaitu cuba khatam dalam salat. Satu lagi, cuba pahami makna surah-surah yang telah kita hafal, ya. Yang buta huruf Al-Quran betul-betul, paksa cari guru. Tapi lagi 3 hari nak puasa dah tak sempat nak cari guru. Baik, bagi yang betul-betul belum mampu baca Al-Quran, tekad lepas Ramadan cari guru baca Al-Quran. Bayar sikit, jangan pelukik. Bayar. Ustazah, boleh ajar saya mengajar Quran? Saya tak ada time lah, minta maaf. Itulah saya nak cari guru susah, saya sanggup nak kasih hadiahnya 1 bulan 500. Terus ada time. Umpamanya, ya. Ada time. Umpamanya boleh, Al-Quran boleh dihargakan. Mengajar Al-Quran boleh dihargakan. Ilmu lain tak boleh. Al-Quran boleh. Belajar Al-Quran boleh dihargakan. Begitu, ya. Kalau ustazahnya tak sempat pun boleh carikan ustazah lain. Untuk orang perempuan, ustazah, awak cari ustaz. Begitu, ya. Begitu. Jadi belajar. Dan kalau sampai Ramadan ini belum sempat sekali, kita belum sempat, aku tak tahu baca Al-Quran, ya baca Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas, Inna A'taina yang anda hafal, ulang satu hari berapa kali, taruhlah anda bacalah Fatihah 10 kali, 3 Qul 10 kali, pagi, petang pun buat, malam pun buat, dapat pahala baca Al-Quran juga. Bagi yang saking kan tak boleh baca sangat, kes teruk lah tu. Kes teruk. Kenapa teruk lah? Diploma ambil, degree ambil, masters ambil, PhD ambil. Kau Quran tak ambil, tak bagus. Anda kena cari guru belajar Al-Quran. Dan bagi orang yang betul-betul tak dapat baca, tolong kita bilang apa?
baca surah-surah yang anda pandai, paling tidak Fatihah lah anda ulang. Apa cuma yang dia tahu Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad aja. Jadilah kalau baca pagi Qul Huwallahu Ahad, Fatihah apa 25 kali, Qul Huwallahu Ahad 25 kali. Petang pun baca, malam pun baca. Dapat pahala baca Al-Quran tak? Dapat pahala. Dan bagi yang betul-betul buta huruf tak dapat baca Quran, ambil mushaf. Orang baca Quran, anda tengok Quran. Apa ni kok ada satu macam tiang? Apa kok ada 2 titik di atas? Lu ada kok titiknya 2 di bawah. Ada pula 1 titik, apa bunyinya? Kau tengok paling tidak matamu pandang Al-Quran. Jadi bulan puasa orang punya mata baca Al-Quran, matamu ada pandang Al-Quran. Sampai begitu ulama galakkan dengan Al-Quran.